turut sama berbahas dalam pindaan kepada Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 yang diluluskan tahun lepas bagi menggantikan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Walaupun namanya berbeza tetapi rohnya sama. Walau bagaimanapun, pindaan yang dilaksanakan hari ini pindaan yang tidak banyak, namun pindaan yang dilaksanakan memberikan kesan kepada pelaksanaan akta ini. Saya nak masuk dulu ke bahagian teknikal, Tan Sri, kerana saya risau sekiranya tidak diperbetulkan teknikalnya, nanti terus menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Untuk fasal 1, fasal 2 tidak ada apa-apa masalah, ini perkara biasa. Untuk fasal 3 berkaitan dengan tafsiran, tafsiran baru diberikan bagi memperbetulkan tafsiran untuk menyelaraskannya bersama dengan teks bahasa Inggeris. Saya semak teks bahasa Inggeris. Saya mohon bacakan dalam teks bahasa Inggeris. When the public prosecutor files a notice of appeal against the acquittal, the public prosecutor may apply to the trial court for an order to commit the accused remanded in custody of the police to prison pending the disposal of the appeal. Sebelum pindaan yang dicadangkan ini, teks bahasa Melayunya ialah apabila pendakwa raya memfailkan rayuan terhadap pembebasan itu, pendakwa raya boleh memohon kepada mahkamah perbicaraan bagi suatu perintah untuk memenjarakan tertuduh itu sementara menunggu beresnya rayuan itu. Teks yang baru, sedikit perbezaan, mengatakan bahawa apabila pendakwa raya memfailkan sesuatu notis rayuan terhadap pembebasan itu, pendakwa raya boleh memohon kepada mahkamah perbicaraan bagi mendapatkan suatu perintah untuk memenjarakan tertuduh yang direman dalam jagaan polis itu sementara menunggu beresnya rayuan. Ada sedikit perbezaan. Cumanya, saya mohon kalau tafsiran ini boleh disemak semula, dan mungkin dah keluar dah. Yang berhormat Datuk Firdaus boleh membantu. Kerana bagi saya tafsiran memenjarakan itu sebenarnya memberikan konotasi sudah disabitkan kesalahan, ya. Itu ada salah tafsiran, salah takrifan di sini. Bagi saya pindaan ini sepatutnya berbunyi seperti ini. Apabila pendakwa raya memfailkan sesuatu notis rayuan terhadap pembebasan itu, pendakwa raya boleh memohon kepada mahkamah perbicaraan bagi mendapatkan suatu perintah untuk menahan tertuduh untuk direman dalam jagaan polis itu sementara menunggu beresnya rayuan. Beza takrifan ini menunjukkan status orang yang ditahan reman dan orang yang dipenjarakan. Ini nampak kecil tetapi konotasinya besar dalam soal undang-undang. Jadi perkataan yang digunakan pakai kurang sesuai. Mohon Menteri untuk rujuk semula kepada Pejabat Peguam Negara dan lebih baik kepada mungkin Institut Terjemahan Negara dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini bab yang pertama tentang teknikal. Yang kedua, fasal 4, dia cuma ada 4 fasal saja di sini. Fasal 4 hanya penambahan berkaitan dengan kemasukan bab 6A yang semalam baru diluluskan dalam kanun kesesaan berkaitan dengan jenayah terancang. Sebelum itu bab 6A berkaitan dengan keganasan dan juga penambahan di bawah akta pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran 2007, kesalahan di bawah bahagian 3A akta tersebut. Apa yang saya ingin bangkitkan di sini ialah Tan Sri Yang Di-Pertua. Pertama, cadangan memasukkan kesalahan berkenaan dengan pemerdagangan orang dan penyeludupan imigran itu satu langkah baru yang positif. Memandangkan sekarang ini Malaysia dikategorikan di bawah kategori 3. Kategori 3 ini untuk penjelasan, peringkat ketiga ini ialah peringkat definisi oleh Jabatan Negara Malaysia
dalam mengklasifikasikan negara-negara yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti penyeludupan, pemerdagangan orang dan migran. Ya. Dulu kita di bawah peringkat 2. Peringkat 2 ini dinamakan peringkat senarai pemantauan. Peringkat 3 ini yang paling teruk lah, paling teruk, di mana Malaysia dikategorikan sebagai bukan hanya tempat untuk pemerdagangan orang, tetapi juga transit untuk membawa orang dan dibawa ke negara ketiga. Perkara ini sangat serius. Ini berkaitan dengan imej kita. Ini berkaitan dengan juga masalah pendatang asing tanpa izin dan juga pekerja asing. Ramai yang datang masuk ke negara ini menggunakan pelbagai pas pelajar, tetapi masuk kalau daripada negara Afrikanya masuk bawa dadah, dan masuk bawa pelbagai jenayah kecil dan besar. Dan juga kalau masuk daripada beberapa negara Asia Timur yang lain, masuk juga membawa beberapa perkara yang agak menduka citakan kita dari segi imej negara. Jadi ini memang masanya sudah sangat sesuai untuk dimasukkan di dalam Akta Ibu bagi menggantikan jadual pertama yang lama. Saya masih ingat Tan Sri Yang Di-Pertua, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam, yang kita tubuhkan di Dewan yang mulia ini, pernah mentahirkan kebimbangan bahawa kita, negara Malaysia, gagal mematuhi sepenuhnya standard minimum untuk menangani masalah pemerdagangan manusia di bawah Akta Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Orang Amerika Syarikat tahun 2000. Walaupun ini akta negara lain, tetapi kesan dan pengaruhnya di peringkat bangsa-bangsa bersatu sangat besar. Ya. Saya yakin kita boleh melakukan perubahan sekiranya kita menumpukan kepada bidang penguatkuasaan bagi membenteras aktiviti penyelundupan manusia. Sejak akhir-akhir ini berlaku krisis di Burma berkaitan dengan pelarian Rohingya. 4 hari lepas saya menerima panggilan telefon. Berlaku penyeludupan kira-kira 80 orang masyarakat Rohingya dibawa ke Pulau Pinang. Ketua penyeludupnya ialah daripada Thailand. Jadi kelompok masyarakat Rohingya yang meminta pertolongan kita dan meminta pertolongan pihak berkuasa untuk membebaskan mereka yang ditahan di kawasan sekitar Bagan Ajam. Saya sudah maklumkan kepada pihak berkuasa di sana untuk melihat dan membebaskan mereka. Memang pertama, mereka masuk ke negara ini tanpa izin. Mereka perlu ditahan oleh imigresen dan melalui prosedur-prosedur tertentu. Tetapi persoalannya ialah kenapa semakin hari aktiviti pemerdagangan manusia ini, terutama yang melibatkan negara-negara yang menghadapi masalah pelarian, semakin meningkat. Memang negara kita negara yang baik, negara yang bagus, kerana itu ramai yang nak mai. Cumanya bila penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada gagal dilaksanakan sebaik mungkin dan pengagihan anggota-anggota keselamatan, baik polis, tentera dan mereka yang mengawal sempadan keselamatan negara tidak diperkukuhkan. Saya yakin masalah ini walau sebanyak mana akta sekalipun tidak mampu untuk kita menghapuskan aktiviti pemerdagangan manusia. Suhakam Tan Sri Yang Di-Pertua pernah mengemukakan 8 syur sebagai usaha untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada mangsa pemerdagangan dan penyeludupan manusia. Dalam kenyataan Suhakam bertarikh 21 Jun 2012, Suhakam menyatakan bahawa kerajaan diseru untuk meminda lagi Akta Pemerdagangan Manusia, Akta Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran Akta 670 ini untuk membenarkan mangsa menerima pampasan dan juga untuk membenarkan mangsa bekerja sementara di negara ini sementara menunggu penyelesaian kes mereka di mahkamah. Terima kasihlah kepada Yang Berhormat Saudara Saiful tentang penjelasan itu. Tapi yang saya nak tahu, ada tak Suhakam menyentuh tentang perkara-perkara yang patut dilakukan di negeri asal? Di negeri asal mangsa-mangsa manusia yang diperdagangkan ini.
Sebab sekarang nampaknya Suhakam hanya membebankan kepada negara kita buat ini buat itu. Adakah Suhakam melihat juga menyentuh tentang apa yang negeri asal patut lakukan terhadap sama ada mangsa atau orang yang memangsakan mereka atau yang terlibat dalam pembandangan itu? Terima kasih Tan Sri Ketua. Suhakam atau Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia ditubuhkan di Malaysia dan bidang kuasanya di Malaysia untuk menasihatkan kerajaan Malaysia. Jadi saya tidak nampak kenapa mereka perlu untuk memberi nasihat kepada negara luar dan negara asal, ya, di mana sama ada negara asal orang yang menyeludup atau orang yang diseludup. Selalunya orang yang diseludup ini daripada negara ketiga seperti Myanmar, Bangladesh, yang kerajaannya kita sendiri tahu. Saya tak payah nak komen lebih lanjut, ya. Tapi saya rasa peranan Suhakam di sini ialah untuk menegur dan memberikan cadangan kepada kerajaan bagaimana untuk menangani masalah-masalah pemerdagangan manusia dan migran ini. Suhakam juga menyarankan kepada kerajaan Malaysia untuk mewartakan rumah pelindungan untuk migran yang diseludup yang dikendalikan oleh NGO dan yang paling penting sekali menjelaskan secara terperinci boleh saya sambut sekali lagi dalam kes penyeludupan manusia dan penyeludupan migran di bawah Seksyen 12 dan Seksyen 13 di bawah Akta ATIP. Siapa nak tanya dia? Ya, sila. Okeylah, kalau dikatakan bahawa tugas Suhakam ialah menasihati kerajaan Malaysia, tidakkah mungkin nasihat itu dapat juga disalurkan kepada kedutaan-kedutaan atau perwakilan-perwakilan kita di luar negeri, dan apa yang mereka patut buat dan minta kerjasama negara yang berkenaan. Jadi untuk membebankan itu kepada kita semua saya tak adil. Walaupun dikatakan tadi tanggungjawab Suhakam adalah menasihati kerajaan kita, tetapi boleh nasihat kerajaan kita boleh dinasihati melalui perwakilan di luar negeri, dan perwakilan luar negeri dapat melakukan apa yang patut dilakukan dengan negara asal itu. Terus saya teruskan. Jawaban masa pun terhad. Seperti yang saya nyatakan tadi, peranan Suhakam menasihatkan kerajaan dan peranan kerajaan menasihatkan kedutaan yang berkenaan. Itu lebih sesuai. Hubungan G2G, saya rasa yang Berhormat Datuk lebih arif tentang perkara G2G ini. Tan Sri Ketua, sedikit lagi tentang akta ini. Menyentuh tentang jenayah terancang yang sudah panjang lebar kita perbahaskan dan kita kemukakan di Dewan Yang Mulia ini semalam semasa membicarakan pindaan kepada kanun keseksaan. Sekali lagi apa yang saya ingin tegaskan di sini, ya, walaupun secara prinsip dan dasarnya tahun 2012 kita sudah nyatakan pendirian kita tentang akta ini, tetapi tak apa, akta dah ada, sekarang pindaan untuk perkemas kinian. Jadi saya tak mau bincang tentang perkara yang lepas. Cumanya tentang perkara bab 6B kanun keseksaan yang dimasukkan di dalam jadual, ya. Sekali lagi saya nyatakan undang-undang yang sedia ada sebelum akta ini maupun selepas adanya akta ini tidak mampu untuk mengurangkan maupun atau jauh sekali membenteras jenayah terancang sekiranya penguatkuasaan undang-undang dan pelaksanaan agensi undang-undang itu sendiri tidak direformasikan atau ditransformasikan. Kita ada banyak undang-undang yang sebenarnya kalau kita guna pakai dengan baik, insya-Allah jenayah yang berat maupun terancang boleh kita hapuskan. Saya ambil contoh Tan Sri Ketua, walaupun Menteri Dalam Negeri sebelum ini pernah menyatakan bahawa 90% jenayah terancang, terutamanya yang melibatkan kes bunuh yang ini dilakukan oleh bekas tahanan penjara Simpang Renggam yang dibebaskan selepas emergency ordinance dengan izin dihapuskan. Walau bagaimanapun bukti-bukti ataupun kenyataan daripada Jabatan Peguam Negara sendiri atau lebih spesifik oleh Peguam Negara sendiri yang mengakui bahawa kenyataan menteri ini adalah terkhilaf atau terkeliru. Peguam Negara juga menyatakan bahawa setakat 24 Ogos 2013 tidak terdapat sebarang bukti untuk mengaitkan pemansuhan emergency ordinance dengan kadar peningkatan jenayah. Berdasarkan statistik yang diberikan oleh Polis Diraja Malaysia, hanya 263 daripada 1,567 tahanan
simpang renggam atau tahanan emergency ordinance kembali melakukan jenayah selepas dibebaskan, selepas EO dimansuhkan. Fakta ini saya nyatakan kerana ianya memberikan gambaran atau mesej yang jelas. Agensi penguatkuasaan mesti direformasikan. Kita punya 100, kalau tidak silap saya memberikan data ini dalam perbahasan yang lepas, lebih kurang 113,000 anggota polis seluruh negara. Daripada 113,000 anggota polis, kurang 9% sahaja diperuntukkan untuk cawangan jenayah CID, dan lebih kurang daripada itu diperuntukkan untuk jenayah berat. Selebihnya pada perkara-perkara yang lain tetapi yang lebih kita sedihkan ialah terlalu banyak, bahkan di luar keperluan anggota polis, anggotanya diperuntukkan untuk cawangan khas. Zaman komunis sudah berlalu. Zaman sekarang kita tangani masalah dalaman negara. Cadangan bekas Ketua Polis Negara Datuk Mat Zain sendiri, dan juga bekas, kalau tidak silap saya, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah dulu di Bukit Aman sebelum beliau bersara, beliau mencadangkan berlaku peralihan pengagihan anggota polis dalam perkhidmatan polis negara ini bagi memastikan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang negara ini. Ini perkara yang perlu kerajaan pertimbangkan dan ambil berat serta laksanakan segera. Jangan tumpukan banyak tentang soal-soal resikan politik. Lebihkan kepada soal-soal memastikan keselamatan rakyat negara ini lebih terjamin. Kita tak mau lagi tengok perlakuan jenayah yang heinous, yang keji, yang zalim secara terbuka, seperti yang kita lihat dalam laporan Anda Akhbar hari ini. Ini kenyataan yang jelas berlaku di depan mata kita, dan ini fakta yang kita tidak boleh tolak. Karena itu, dan Seri Yang di-Pertua, untuk sekadar pindaan ini saya menyokong penuh pindaan yang berlaku, kecuali pasal 3 yang tadi, kerana saya risau kesilapan takrifan itu akan terus mengelirukan suasana dan akan terus memberikan kekeliruan kepada mahkamah untuk mengeluarkan perintah yang sesuai. Dan saya berharap agar pihak Jabatan Peguam Negara kembali meneliti pasal 3 dan jika perlu kembali juga untuk meminda akta dan izin akta pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran 2007. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberikan saya ruang. Dengan itu saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Izinkan saya memberi perhatian